Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam sesi PDPR yang seterusnya pada hari ini 9 Februari 2021. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan teruskan dengan standard pembelajaran yang baru di bawah skop kemahiran menulis dan juga kemahiran mendengar dan juga bertutur. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk kepada standard pembelajaran 3.2.1 dan juga 1.1.2. Baiklah, kemahiran menulis pada hari ini standard pembelajaran 3.2.1 menulis untuk membuat justifikasi berdasarkan penilaian sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang gramatis. Okay, apa maksud justifikasi? Menurut sumber Pusat Rujukan Pesuratan Melayu, justifikasi ialah sesuatu alasan yang kuat yang menjadikan sesuatu wajar dilakukan ataupun diusahakan. Ataupun hujah, yakni pendapat dan sebagainya yang dikemukakan sebagai alasan bagi sesuatu. Kiranya secara ringkasnya justifikasi itu adalah hujah ataupun idea. Idea yang diikuti dengan huraian contoh, fakta dan sebagainya. Okey, menggunakan ayat yang gramatis. Apa maksud ayat yang gramatis? Ayat yang gramatis merujuk kepada PRPM juga. Gramatis bermaksud berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahwu atau tata bahasa. Maksudnya dalam ayat yang kamu tulis itu mesti tepatlah dia punya penggunaan tata bahasa dan sebagainya. Okey, baik. Tajuk kita pada hari ini adalah permainan tradisional. Boleh rujuk buku teks digital. Okay, tajuk kita adalah permainan tradisional. Apa itu permainan tradisional? Okay, permainan tradisional di Malaysia merupakan permainan yang dimainkan oleh kanak-kanak dan ibu bapa mereka. Ia merangkumi semua permainan suku kaum di Malaysia dan luar Malaysia. Okay, antara contoh permainan tradisional yang popular di Malaysia ialah galah pancang, gasing, waw, baling tin, guli dan sebagainya. Kalau kita lihat generasi hari ini, dia tahu apa itu permainan tradisional, tahu jenis-jenis permainan tradisional. Tapi kebanyakan daripada mereka, boleh saya katakan, tidak pandai bermain dan ada juga segelintir yang tak pernah langsung main permainan tradisional. Tahu itu adalah permainan tradisional tapi tak pernah mempraktikkannya. Mungkin biasa dengar permainan gasing, waw, tapi tak ada peluang nak bermain permainan tersebut. Kenapa ya? Kenapa berlaku sedemikian? Okay. Perkara-perkara ini mungkin berpunca daripada yang pertamanya pengaruh besar yang dibawa oleh pelbagai permainan yang moden. Macam-macam wujud platform digital dengan permainan isukan dan sebagainya kan. Contoh PUBG, Mobile Legend dan pelbagai permainan video dan yang interaktif yang lebih menarik minat generasi muda hari ini. Sehingga kan mereka tidak lagi memilih untuk bermain permainan tradisional ini pada waktu-waktu petang bersama-sama dengan kawan-kawan. Okey, yang kedua, sikap dan pandangan masyarakat hari ini yang beranggapan permainan tradisional sudah ketinggalan zaman. Ayat ni pun berkait rapat dengan punca yang pertama tadilah. Bila wujudnya permainan secara moden ni, maka mereka menganggap permainan galah panjang, gasing, waw dan sebagainya adalah permainan lama, permainan orang dahulu, tak sesuai dengan kehidupan mereka yang moden pada hari ini. Okay, kemudian yang ketiga, semakin kurang jumlah pejuang ataupun aktivis
yang aktif memperjuangkan nasib permainan tradisional. Kita kurang sukarelawan yang nak memperkenalkan permainan tradisional ni kepada generasi muda. Yang ada banyak yang nak mengetengahkan permainan moden. Sehingga kan permainan moden tu pada hari ini macam PUBG tu dah nak dibuka. Sudah pun dibuka pertandingan di peringkat global. Kemudian pihak-pihak bertanggungjawab sama ada di pihak kerajaan, NGO maupun swasta tidak menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memartabat seni permainan tradisional sebagai khazanah budaya dan bangsa negara. Ataupun yang kelima, generasi muda tidak atau jarang-jarang didedahkan dengan keistimewaan dan kelebihan permainan tradisional. Okay? Sebab terlalu banyak lambakan permainan moden ni sehingga kan generasi muda tak didedahkan dengan kelebihan permainan tradisional. Sebenarnya permainan tradisional ni sangat seronok. Kita boleh bermain, merapatkan silaturahim, dapat mengeluarkan peluh. Okay? Jadi sebenarnya ni adalah antara 5 punca kenapa permainan tradisional dipinggirkan. Ada banyak lagi. Kalau kita lihat ada faktor-faktor lain yang menyebabkan permainan tradisional ini dipinggirkan. Jadi sebenarnya bagaimana? Apa inisiatif yang kita boleh ambil untuk mempopularkan balik permainan tradisional ni? Okay, ni adalah antara 6 langkah. Pertama, peranan ibu bapa dan ahli keluarga memperkenalkan permainan tradisional bermula daripada institusi keluarga. Perkenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Main congkak di rumah. Benda yang kita boleh main dengan adik-beradik. Congkak, gasing, guli, okay? Batu seremban. Itu semua permainan yang kita boleh main bersama ahli keluarga. Kemudian yang kedua, memperkasakan pertandingan permainan tradisional. Ini mungkin boleh dilakukan oleh pihak sekolah ataupun komuniti setempat. Okay, buat pertandingan. Supaya bila ada pertandingan, barulah generasi muda tu berkeinginan untuk menceburi permainan tradisional. Okay, baik, yang ketiga, menyalurkan dana secara konsisten kepada penggiat. Nak buat pertandingan, mestilah ada hadiah. Nak uruskan sesuatu pertandingan tu memerlukan kos misalnya. Jadi pihak kerajaan turunkan dana. Mungkin turunkan dana untuk melatih individu-individu untuk memperkenalkan permainan tradisional tu kepada peringkat bawahan. Okay? Kemudian yang keempat, melazimi permainan tradisional dalam media massa. Program pertukaran budaya. Ataupun yang keenam, kempen yang lebih komprehensif. Menggunakan media massa, menggunakan semua platform digital untuk mengadakan kempen agar permainan tradisional ni dapat dipopularkan semula. Baiklah, seterusnya saya masuk kepada teknik menulis. Sebab kita punya standard pembelajaran hari ini ialah kemahiran menulis. Macam mana kamu nak mengemukakan sesuatu idea tu untuk memberikan justifikasi kepada sesuatu idea tu dengan menggunakan ayat yang gramatis. Okay, ini adalah teknik yang pertama, teknik imbaku. I ialah isi ataupun idea utama. M, mengapa. B, bagaimana. K, kesan. U, ungkapan menarik. Dan P, penegasan. Kita tengok contoh. Contoh saya ambil hari ini. Peranan ibu bapa menggalakkan anak-anak meminati permainan tradisional. Kalau kita tengok tadi, langkah tu ada peranan pelbagai pihak kan. Tapi yang ni saya pilih peranan ibu bapa. Baik. Saya ambil isi peranan utama yang perlu dilakukan oleh ibu bapa dalam menggalakkan
anak-anak meminati permainan tradisional ialah ibu bapa perlulah membawa anak-anak untuk mengambil bahagian dalam pertandingan permainan tradisional. Kenapa? Sebab melalui cara ini, anak-anak akan mula bersemangat untuk berlatih bersungguh-sungguh untuk menyiapkan diri bagi menghadapi pertandingan permainan tradisional seperti sepak takraw dan gasing. Bagaimana? Bagaimana anak-anak nak sertai pertandingan tu? Ibu bapa boleh bawa anak-anak untuk menyertai pertandingan permainan tradisional yang dianjurkan oleh badan kerajaan ataupun badan bukan kerajaan. Yang dianjurkan oleh pihak sekolah, yang dianjurkan oleh komuniti setempat. Macam-macam boleh bagi contoh di situ. Apa kesannya? Apabila masa anak-anak diluangkan untuk berlatih bermain permainan tradisional, sudah tentulah mereka tidak akan obses untuk bermain permainan secara dalam talian. Memandangkan mereka akan memilih untuk berehat setelah mengerah tenaga dan keringat. Ungkapan menarik. Anak-anak juga akan berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri mereka bagi meningkatkan kemahiran mereka sedikit demi sedikit. Sebab sentiasa berlatih kan. Jadi dapat meningkatkan kemahiran. Umpama sehari selembar benang lama-lama menjadi kain. Ungkapan menarik tu maksudnya letakkan peribahasa. Simpulan bahasa, letakkan kata-kata tokoh. Kemudian justru ayat penegasan sudah tiada keraguan lagi bahawa perasaan minat terhadap permainan tradisional dapat timbul dalam diri anak-anak apabila mereka dibawa untuk menyertai pertandingan permainan tradisional oleh ibu bapa. Penegasan tu kita beri penekanan semula tentang idea utama. Faham? Seterusnya, teknik menulis isi yang kedua. Teknik ni sering kali saya gunakan masa kamu di tingkatan 4 dulu, iaitu penggunaan ayat topik, dimulakan dengan penulisan ayat topik, ayat huraian, ayat contoh fakta, ayat penyerta bonus, ayat kesan dan juga ayat penegasan. Sebenarnya teknik yang kedua ni tak banyak beza dengan teknik yang pertama. Cuma dia pada bahagian ayat contoh fakta dan juga ayat penyerta bonus. Ayat topik sama macam tadi, idea. Ayat huraian 1, ayat huraian 2 merujuk kepada persoalan mengapa dan bagaimana. Kemudian ayat contoh fakta, masukkan contoh yang lebih jelas. Contoh kat sini saya beri pertandingan permainan tradisional yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Johor di bawah program Festival Permainan Tradisional. Ataupun ayat contoh fakta ni kalau kamu ada statistik, boleh masuk statistik. Kemudian ayat penyerta bonus. Ayat penyerta bonus ni kalau kat sini kamu dapat beri ayat tokoh-tokoh. Petikan kata Perdana Menteri ke, menteri apa-apa ke. Kemudian hadis, petikan ayat Al-Quran dengan maksud yang tepat. Peribahasa, masukkan di sini ayat penyerta bonus. Kemudian ayat kesan sama juga dan juga ayat penegasan. Untuk menegaskan semula idea yang hendak dinyatakan. Boleh ikut Baik, ini tugasan yang pertama. Berkaitan dengan permainan tradisional, boleh rujuk buku teks, muka surat 20 dan 21. Tajuknya di sini adalah berkaitan dengan permainan tradisional iaitu rampanau dan juga terompah tempurung. Siapa pernah main ni? Rampanau ni boleh main di Escape Pulau Pinang. Boleh tengok di sana. Siapa yang tak pernah main rampanau ni boleh pergi Escape main rampanau. Terompah tempurung boleh buat sendiri. Ada kaedah nak buat terompah tempurung tu, cari tempurung, kikis dia punya bulu
sabut tu pada tempurung tu, kikis, bagi licin. Kemudian tebuk dia ada lubang pada tempurung tu, tebuk lubang dan masukkan tali ikut ketinggian si pemain. Kemudian kamu letakkan, tepikkan ibu jari tu, ibu jari kaki di kedua-dua tempurung tu dan berjalan. Siapa cepat, dia menang. Okey, itu adalah permainan terompah tempurung. Okey. Apa yang saya nak awak buat ialah teliti dan nilai maklumat yang dipaparkan, kemudian tulis justifikasi permainan tradisional perlu dimartabatkan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Okay, tulis hujah anda berkaitan dengan permainan tradisional perlu dimartabatkan. Mungkin boleh masuk faktor lah. Kenapa permainan tradisional itu perlu dimartabatkan? Tulis menggunakan ayat yang gramatis. Okey. Kemudian berapa isi nak bagi ni? Okey, saya minta awak bagi 2 idea. 2 idea berkaitan memartabatkan permainan tradisional. Okey, awak boleh guna sama ada teknik 1 ataupun teknik 2. Okay, baiklah, seterusnya saya masuk kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Okay, seperti yang telah dimaklumkan bahawa kamu akan ada kertas mendengar dan bertutur untuk SPM 1103 palang 3 dan 1103 palang 4. Okay, soalan mendengar, yang pertama bahagian ujian mendengar lebih kurang sama dengan soalan PT3 yang kamu telah duduki setahun yang lepas. Ya, kamu akan ada soalan objektif aneka pilihan, objektif pelbagai bentuk dan subjektif respon terhad. Ada 4 hingga 6 petikan. Instrumen mengandungi 20 hingga 25 soalan. Jawab semua soalan. Jawapan berdasarkan petikan. Macam biasalah, akan dimainkan audio, kamu dengar dan kamu jawab soalan. Okay, markahnya 30 markah. Okay, kemudian menuturkan ayat dalam pelbagai jenis komunikasi lisan. Yang ni untuk komunikasi kamu, kamu akan melalui 2 fasa komunikasi, iaitu individu dan berkumpulan. Untuk individu 3 hingga 5 minit, 1 petikan atau bahan rangsangan yang disediakan oleh setiap calon, yang disediakan untuk setiap calon. Kamu akan bersoal jawab dengan pentaksir. Okay, 40 markah. Kemudian untuk kumpulan pula 12 hingga 15 minit satu kumpulan. 1 tajuk atau tema umum disediakan untuk perbincangan. Perbincangan dalam 3 hingga 5 orang calon dan markahnya 30 markah. Okey, untuk menjawab ujian bertutur, khususnya untuk kumpulan ni, kamu boleh gunakan teknik menulis tadilah, imbaku ataupun teknik yang kedua tu. Okay, untuk kamu menyampaikan hujah terhadap topik yang diberi. Okay, ini tugasan yang kedua. Masih berkisar tentang tajuknya permainan tradisional. Ini soalan individu. Ada kenyataan diberi di situ. Kemudian ada 4 soalan. Okay, saya nak awak jawab soalan ni dengan merakam video dan hantarkan ke kumpulan WhatsApp kelas. Okay, rakam video dan hantar ke kumpulan WhatsApp kelas. Okay, jelas Baiklah, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di kelas yang seterusnya. Tanda pagar, jaga diri. Tanda pagar, kita jaga kita. Tanda pagar, duduk rumah. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.